Air sangat penting bagi semua makhluk hidup. Menurut H. Mitchell, Journal of Biological Chemistry 158, otak dan jantung terdiri daripada 73% air dan paru-paru sekitar 83% air. Tetapi, apa yang akan terjadi apabila pencemaran air di dunia ini semakin meningkat? Sudah pasti, ia akan memberikan kesan yang buruk terhadap organisma hidup dan alam sekitar. Oleh itu, pencemaran air terjadi apabila berlakunya perubahan dari segi warna, keadaan dan kandungan sehingga air tersebut tidak dapat digunakan lagi. Perubahan yang berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja seperti kebocoran bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomena eurifikasi menunjukkan tanda-tanda berlakunya pencemaran. Pencemaran air dapat dikesan dengan menjalankan analisis sampel air dengan ujian fizikal, kimia dan biologi. Penting untuk kita tahu bahawa terdapat 97% daripada muka bumi ini adalah air dan selebihnya adalah tanah. Tetapi hanya 3% daripadanya ialah sumber air bersih. Jadi adakah cukup 3% ini untuk menampung jumlah penduduk muka bumi yang semakin bertambah kini? Sungai Kelantan merupakan sungai utama dan sungai yang terpanjang di negeri Kelantan. Namun, sungai ini telah tercemar akibat bahan toksik polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) yang dibawa oleh air larian bandar yang menyebabkan peningkatan PAH di dalam sungai semakin meningkat. Hal ini jelas berpunca daripada minyak lepasan minyak hitam kenderaan dari bengkel motosikal yang menyebabkan bau sungai menjadi busuk yang menyebabkan ikan-ikan mati dan merosakkan kehidupan akuatik yang lain. Sungai Kim adalah salah satu sungai yang tercemar di Pasir Kudang. Sungai ini dicemar oleh 8 jenis bahan kimia. Hal ini mengakibatkan penduduk berhampiran mendapat penyakit kanser dan mycomia. Kehidupan akuatik meninggal dan pokok air bakal terjejas. Pencemaran ini menyebabkan hampir 6,000 penduduk termasuknya pelajar sekolah dan ini menyebabkan 111 sekolah di Pasir Kudang diarahkan ditutup sementara waktu. Kesimpulannya, penduduk perlulah mengelakkan diri daripada berada di kawasan Sungai Kim sementara waktu tersebut dibaik pulih. Danga yang terletak di Johor Bahru. Sungai Danga akan dapat dilihat apabila melintasi lebuh raya pesisir dari Perling menghala ke Bandar Raya Johor Bahru. Jabatan Pengairan dan Saliran dan Pemakluman awal daripada pihak Jabatan Alam Sekitar menyatakan pencemaran tersebut berpunca daripada final discharge daripada loji milik IWK di kawasan Taman Bukit Indah dan Taman Perling serta air basuhan domestik dan sampah sarap oleh penduduk. Akibat daripada perbuatan ini, Sungai Danga telah didakwa berbau busuk dan berwarna hitam. Selain itu, mengganggu sumber rezeki kepada nelayan serta membahayakan kehidupan marine dan secara tidak langsung memberi kesan kepada kerajaan dalam mengeluarkan kos untuk proses pemulihan Sungai Danga ini. Sungai Santan dan Sungai Repuk terletak di sepadan Thailand dan merupakan sungai yang agak kecil. Persekitaran sungai ini menempatkan taman-taman perumahan mewah dan masyarakat yang berpendidikan. Namun pencemaran air di sungai ini adalah disebabkan pembuangan sisa pekerjaan oleh masyarakat yang pentingkan diri sendiri dengan menjadikan sungai ini sebagai tempat khas pembuangan sampah. Akibatnya, air sungai ini mengeluarkan bau yang busuk dan warna air sungai bertukar menjadi keruh. Pembuangan sampah ke dalam sungai secara tidak langsung menjejaskan pemandangan yang indah serta berisiko menyebabkan kehidupan di sungai mati.
Sungai Sekurai ini terletak di kawasan Johor Bahru dan ia merupakan ketiga terbesar di kawasan tersebut. Sungai ini telah mengambil masalah pencemaran air disebabkan oleh beberapa punca, antaranya ialah masalah setingan dan juga pembuangan sampah sarap dan juga pembuangan sisa toksik ke dalam sungai tersebut oleh kilang-kilang dan juga manusia yang tidak bertanggungjawab. Masalah pencemaran air ini telah membawa kepada beberapa kesan negatif kepada masyarakat di sekeliling kawasan tersebut. Antaranya ialah masyarakat kehilangan punca air bersih dan sungai tersebut boleh membawa bau busuk daripada sungai tersebut dan kehidupan akuatik di sungai tersebut telah mengalami pelupusan seperti ikan dan sebagainya. Sebagai pelajar universiti, kita boleh bercakap mengenai masalah air yang boleh mempengaruhi komuniti persekitaran. Yang pertama, ketahui jika terdapat atau tidak kilang atau loji di kawasan kita yang bertanggungjawab dalam mencemarkan saluran air dan bercakap mengenai ini masalahnya, serta mengetahui undang-undang yang boleh disabitkan terhadap masalah agar kita dapat membentas orang yang mencemarkan air. Selain itu, membantu membersihkan sampah di kawasan yang dipenuhi air. Sekiranya kita tinggal berhampiran kawasan perairan tempatan, banyak yang kita boleh lakukan seperti menyertai sukarelawanan yang membersihkan pantai, tasik, sungai atau lautan tempatan. Sekarang ini banyak bandar mengadakan hari pembersihan di mana sukarelawan boleh datang bantu membersihkan sampah untuk membersihkan saluran air tempatan. Menukar tabiat seharian. Isi rumah boleh mengurangkan penggunaan bahan kimia semasa membersihkan rumah. Gantikan bahan tersebut kepada barangan yang berasaskan bahan organik. Kaedah pembuangan sampah secara 3R, reduce, reuse, recycle juga membantu mengurangkan masalah ini. Seterusnya, penjimatan air hendaklah dididik dan diamalkan oleh setiap isi rumah agar sumber air bersih dapat digunakan secara berterusan. Dengan membuang sampah dengan menggunakan kaedah yang betul. Jangan sesekali mencurahkan sesuatu yang tidak terurai secara biologi. Apabila hendak menggunakan sesuatu yang beracun untuk bekalan air seperti cat atau amonia, sila berhati-hati semasa membuangnya dengan betul. Sekiranya anda tidak pasti bagaimana membuang sesuatu, rujuk laman web kerajaan tempatan anda atau hubungi bahagian sanitasi anda untuk mengetahui bagaimana sampah beracun harus dibuang di komuniti anda. Berikut merupakan bahan yang tidak boleh dijualkan adalah yang pertama cat, yang kedua minyak motor, yang ketiga pelarut pembersih, yang keempat amonia dan yang terakhir adalah bahan kimia kolam. Seterusnya dalam mengatasi ataupun mengurangkan pencemaran air ialah buang sisa perubatan ataupun buang sampah perubatan dengan betul. Okey, jangan sekali-kali membuang ubat ke tandas dan jangan membuangnya ke kolam atau anak sungai yang terdekat. Hal ini kerana dadah cenderung terkumpul di dalam air dan ikan dan hidupan di air lain. Hormon dan sebatianan akhirnya menyebabkan pelbagai masalah kesihatan pada ikan dan burung dan mencemarkan air minuman yang digunakan orang dalam ternakan. Okey, secara keseluruhannya, jika ingin melepaskan sisa perubatan ini ke kolam ataupun sungai, ianya harus dirawat terlebih dahulu dengan rapi oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini kerana sisa perubatan itu masih mengandungi dadah yang akan menyebabkan pencemaran air berlaku. Sekiranya dikawal dengan rapi, ianya boleh dilepaskan pada sungai lah. Langkah perundangan. Kerajaan juga harus mengambil peranan berkenaan isu ini. Tindakan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 serta peraturan-peraturan yang berkait dengan kawalan pencemaran sungai adalah terletak di bawah tanggungjawab bahagian kawalan Jabatan Alam Sekitar. Kompaun denda atau saman tidak lebih RM2,000 akan dikenakan terhadap pesalah.